Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam Berita Pagi Sarawak. Selepas 9 tahun tanpa agihan dividen, Amanah Saham Sarawak Berhad ASAR umum kadar agihan 2.5 sen seunit dengan jumlah agihan 11.71 juta. Mengumumkan jumlah agihan tersebut, Premier Sarawak Datuk Paduka Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, ASAR berjaya melonjak semula selepas langkah penstrukturan oleh beliau pada Oktober tahun lalu. Katanya penstrukturan semula ini merupakan pemangkin bagi meningkatkan potensi ASAR untuk memberikannya pemulaan baharu dengan asas modal yang lebih tinggi bagi membolehkan objektif pelaburan baharu dilaksanakan dengan jayanya. Mengikut kerangka perumpukan aset dan strategi baharu ASAR, sekurang-kurangnya 70% daripada aset ASAR adalah untuk pelaburan sekuriti berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan deposit, manakala maksimum 30% adalah untuk pelaburan dalam pasaran ekuiti. Dengan Sarawak menjadi tumpuan pembangunan ekonomi hijau di rantau ini, Premier yakin ASAR akan turut berkembang mengikut keyakinan pelabur. Kalau ikut dalam negara Malaysia tu, the eyes are all in Sarawak. Semua yang numpuk kepada Sarawak sebab we have potential. You know, the green energy, we are going to be the, kalau semua betul, we are going to be the prime player in green energy. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman dividen interim ASAR bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2024 di Kuching. Negeri Johor dan Sarawak mempunyai matlamat yang sama untuk memajukan infrastruktur masing-masing dengan baik, khususnya dari segi pembangunan lebuh raya menjelang 2030. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor, Exco Kerja Raya Negeri Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pertukaran pengetahuan, pengalaman dan kepakaran antara kedua-dua negeri adalah langkah bijak untuk menggalakkan pembangunan yang berkesan. Kedua-dua pihak boleh belajar daripada satu sama lain tentang strategi terbaik, teknologi terkini dan amalan terbaik dalam pembinaan lebuh raya yang akan membantu mempercepatkan pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangkan ralat yang mungkin berlaku. Tambahnya, kerjasama ini juga dapat membantu mengurangkan kos dan masa untuk melaksanakan projek pembinaan lebuh raya di samping memastikan standard tinggi dalam pembinaan infrastruktur yang selamat dan cekap. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengadakan tinjauan projek lebuh raya Pan Borneo, Sarawak bahagian Miri, Seksyen Pujut, pakej kerja 11 ke Jejambat Lepangan Terbang Miri bersama delegasinya. Mengenai lawatan tersebut, Muhammad Fazli memberitahu ia merupakan susulan selepas kunjungan hormat kepada Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas di Kuching, termasuk kunjungan ke Ibu Pejabat JKR Sarawak. Prihatin kejadian menimpa penduduk yang terjejas akibat rumah mereka terbakar, Adun Pantai Damai yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah menyantuni penduduk tersebut di Kampung Bintawak Hilir semalam. Beliau memberitahu keluarga terlibat dalam kebakaran tersebut telah dipindahkan ke Dewan Masyarakat Kampung Bintawak Hilir. Menurutnya, hanya sebahagian daripada mangsa kebakaran menumpang di rumah saudara mara berdekatan. Dalam masa sama, beliau turut menyalurkan sumbangan kepada mangsa kebakaran. Katanya beberapa bantuan telah diterima iaitu dari Pusat Khidmat DUN N4, Pantai Damai, Tabung Baitumal, Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Kuching dan beberapa agensi-agensi lain. Beliau turut menyeru kepada orang ramai yang ingin memberikan bantuan boleh datang sendiri ke Kampung Bintawak Hilir dan berjumpa dengan penghulu lahan sabu serta Ketua Kampung Tahir Kasim. Dilaporkan 9 buah rumah terjejas akibat kebakaran yang berlaku pada kira-kira jam 1 pagi Jumaat semalam. Punca kebakaran belum dikenal pasti dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA mengalu-alukan keputusan pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Wartawan Nasional HAWANA pada bulan Mei ini. Presiden KDJA Roni Teo berkata, idea untuk mencadangkan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan tersebut mula dicetuskan oleh KDJA pada tahun lepas semasa lawatan delegasi Wakil Pengamal Media Sarawak pada sambutan HAWANA 2023 di Ipoh, Perak. Idea berkenaan kemudiannya turut mendapat sokongan daripada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Roni menambah KDJA juga berharap akan dilibatkan dalam perancangan dan penganjuran HAWANA 2024.
Malam Gala Amal Malaysia Korea sasarkan kutipan sehingga RM1 juta selain dapat menyaksikan persembahan artis popular tanah air dan Korea. Menurut Pengerusi Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Hussein, sejumlah 50 meja disediakan untuk acara tersebut pada 20 Januari di sebuah hotel di pusat peranginan tepi pantai. Hasil kutipan ini akan disalurkan kepada Yayasan Ilmu Sarawak, Green Generation dan Persatuan Kanak-Kanak Terencat Akal berkata bagi menyediakan biasiswa pendidikan dan pembangunan bakat kepada Bilas Sarawak dalam bidang tenaga boleh diperbaharui ke Sarawak dan Korea selain perusahaan sosial. Anjuran bersama SEDC dan sebuah syarikat teknologi hijau terbesar Korea, OCIM, malam gala ini menawarkan persembahan dari artis terkemuka antaranya Jacqueline Victor, Kim Dahyum, Alu Alu Band, dan Nanta Group selain menikmati makanan dari Sarawak dan Korea Selatan. Program 34 Je Kita Suka yang disiarkan serentak di 34 stesen radio RTM dilancarkan semalam mendapat maklum balas yang amat memberangsangkan dari penonton dan pendengar termasuk di bahagian miring. Penyanyi tempatan Sarawak Rosiana Urai tetamu jemputan sempena pelancaran program 34 Je Kita Suka di studio perkhidmatan KL Miri FM memaklumkan banyak program diperbaharui RTM setiap tahun amat baik. Pengalaman saya bersama RTM dari tahun 1988, bermula dari auditorium yang kita live band cukup membawa pengalaman hingga sekarang umur 50 lebih dan tetap sayang pada RTM. Dan saya kagum dengan program-program yang ada, sedia ada dan program yang selalu diperbarui semua sebabnya memberi satu manfaat kepada kami yang dari pendalaman, dari bidang hiburan, dari kaum lain dan kami juga diberi peluang bersama-sama menjayakan program di RTM. Manakala pendengar dan penonton ditemui RTM menzahirkan ucapan tahniah di atas pelancaran program 34 Je Kita Suka oleh RTM. Tahniah dan syabas kepada RTM kerana hari ini telah melancarkan 34 Je, satu program yang baru untuk semua. Jadi kita capas dan tahniah. First RTM launching 34 Je, saya suka RTM. 恭喜 RTM 新 program 34 Je，我喜欢。 Congratulations to RTM new program 34 Je, saya suka. Tahniah. Program 34 Je Kita Suka ini akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3.40 selama 34 minit. Dalam siaran sulungnya petang semalam menerusi National FM telah menampilkan 34 pengkarya bagi memeriahkan pelancaran program tersebut. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.